Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in, wa bil khusus al-alim al-alamah Al-Syeikh Abu Abdullah Husin Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari, syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim, yang bermaksud kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Faman zuhziha 'anil nar, ketika itu sesiapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke syurga, faqad faz, maka sesungguhnya ia telah berjaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahannya dan pangkat kebesarannya, tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Surah Ali Imran, keluarga Imran, surah yang ketiga pada ayat yang ke-185 daripada 200 ayat pada juzuk yang keempat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi, wa man ahabba akhiratahu adarra
bidunyahu fa'athirru ma yabqa ala ma yafna, atau kama qala. Mafhum hadis, man ahabba dunyahu, barang siapa kasih akan dunianya, ad-darra bi akhiratihi, memberi mudarat dengan akhiratnya. Wa man ahabba akhiratahu, dan barang siapa kasih akan akhirat, ad-darra bidunyahu, memberi mudarat dengan dunianya, fa'athirru ma yabqa ala ma yafna, maka memberi bekas kamu barang yang kekal atas barang yang fana. Dalam satu riwayat, kana Isa alaihi salam yaqulu hubbud dunya aslu kulli khati'ah. Artinya, kana Isa alaihi salam yaqulu, adapun Nabi Isa alaihi salam berkata, hubbud dunya aslu kulli khati'ah, cintakan dunia merupakan punca asal kepada segala kejahatan. Moga-moga kehadiran kita pada malam ini diredai dan diberkati Allah sebagai tanda kepada kita dalam kehidupan dunia kita tidak hanyut. Dalam kesibukan dunia kita, kita masih lagi mementingkan ukhrawi kita. Yang moga-moga dengan keyakinan inilah Allah memberikan hasil ganjaran syurga kepada kita nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, totok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung lagi kuliah pengajian kitab kita, iaitu kitab Hidayatus Sibyan, kitab Jawi Lama, pada muka surat 3 baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, keempatnya, mukhalafatuhu lil hawadith, artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu ini, pada zatnya dan pada segala sifatnya dan pada segala perbuatannya. Bermula maknanya iaitu tiada menyamai akan zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya dan segala perbuatannya oleh segala zat yang baharu ini dan segala sifat mereka itu dan segala perbuatan mereka itu. Lawannya, mumathalatuhu lil hawadith, artinya bersamaan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu ini, iaitu mustahil. Dalilnya firman Allah Ta'ala, laisa kamithlihi syai', artinya tiada suatu seumpama Allah Ta'ala. Baik, kita nak sambung ni berkenaan dengan pengajian sifat 20. Ishruna sifah, sifat Allah Ta'ala. Ini penting untuk kita benar-benar mengenali Tuhan kita yang sebenar, supaya mengesahkan akan segala ibadah kita daripada tersasar. Kerana kalau setakat sembahyang, Syiah pun sembahyang, tapi adakah sembahyangnya Syiah itu diterima oleh Allah, sedangkan bersalahan akan akidah mereka itu dengan akidah ahli sunnah wal jamaah yang sepatutnya. Maka tak dapat tidak, setiap daripada kita wajib untuk memahami dan mengenali akan sifat-sifat Allah Ta'ala. Dengan memahami dan mengenal sifat itulah membawa kepada mengenal akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sepatutnya dan yang sebenarnya.
Baik. Jadi kita nak sambung ni sifat yang keempat daripada 20 sifat, daripada sifat 20 ini. Macam biasalah, untuk memahami secara tafsili, secara terperinci, kita kena bawa 5 poin, 5 perkara yang mustahak, yang mesti kita kena tahu. Ada 5 poin ni atau ada 5 perkara ni, maka kita dikira sudah memahami akan sifat-sifat Allah ni dengan jalan tafsil ertinya. Maksud jalan tafsil tu artinya dengan jalan terperinci, yakni detail. Barulah dikira sah akan akidah kita. Baru akidah kita tu masuk dalam akidah yang selamat. InsyaAllah kita tidak terpesong. Kan? Baik. Apa dia 5 perkara tu? Yang pertama kita kena tahu iaitu nama dia. Nama sifat ni. Apakah nama sifat ni? Nama sifat ni iaitu mukhalafatuhu lil hawadith. Ada juga yang tulis mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Boleh berlaku. Makna sama. Itu nama dia. Kemudian poin yang kedua yang kita kena tahu ertinya. Erti ni maksudnya terjemah bahasa. Mukhalafatuhu lil hawadis ni dalam bahasa Arab. Kita bukan orang Arab, kita orang ajam. Maka tak dapat tidak kita kena cari akan ertinya. Maka erti mukhalafatuhu lil hawadis, mukhalafah tu maksudnya bersalahan. Atau bahasa moden kita sekarang ni maknanya bercanggah atau berbeza. Hu tu domain, kata ganti nama bagi nya Allah. Maknanya bersalahan atau bercanggahnya Allah Ta'ala itu lil hawadith. Li tu maknanya bagi. Hawadith nama lain bagi makhluk. Nama makhluk ni ada banyak. Salah satu nama makhluk itu iaitu hawadith. Dia ada banyak nama. Ada kat namanya yang biasa kita dengar ni makhluk lah, makhlukun. Kerana adanya khalik pencipta, pasti ada makhlukun yang kena cipta. Dan ada juga namanya alam. Ni alam. Alam-alam ni makhluk lah, kita ni alam. Alam ni diambil daripada perkataan alamat. Alamat itu artinya tanda. Maka alam ini menjadi tanda tentang kekuasaannya Allah. Kita tengok alam, kita rasa hebat. Cantik alam. Dan langit tanpa tiang. Kita tengok ciptaan alam ni, alam ni dicipta Allah. Jadi alam ini menjadi alamat. Kalau alam pun sudah indah, lagi cantik, lagi hebat, menjadi alamat tanda betapa hebatnya Allah Ta'ala itu. Macam kita biasa dengar, kita belajar tentang perihal syurga. Syurga ni cantik, lawa, indah, minta apa saja semua dapat, hebat, macam-macam. Syurga tu hebat dah. Maka yang cipta syurga jauh lebih lagi hebat. Walaupun kita tak jumpa lagi pencipta kita, belum jumpa Allah, tapi melihat tanda-tandanya sudah cukup kita mengkagumi akan kehebatan pencipta kita. Tu tujuan Allah cipta alam. Allah cipta alam ni bukan untuk kita pulun mencari harta benda dunia. Kan? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Kan? Kehidupan dunia ni yang kamu kejar, pangkat, jawatan, kemewahan hidup, Allah kata adalah kesenangan bagi orang yang ghurur. Apa ghurur? Orang yang kena tipu. Kena tipu dengan dunia. Apa tak kena tipu ya? Beli kereta mahal-mahal, kelanggangan trailer, jual balik boleh dapat harga asal kita beli. Dapat. Tu kena bohong. Kena tipu. Ya tak? Duit banyak-banyak, punya kumpul punya banyak, tiba-tiba mata wang jatuh. Apa nilai? Tak ada nilai. Kena tipu. Pulun dunia, tak kering kaki seluak. Kan? Kelang kabut ke hulu ke hilir, ke hulu ke hilir. Kalau sibuk mana tahu. Gi balik kerja, siap ngak overtime, naik motor. Hujan redah, ni nak pergi surau, baru setitik 2 jatuh atas bumbung. Tik tik. Oh, tak payah pergi surau lah ni. Hujan kata. Bahagian surau baru 2 titik hujan, tak payah pergi dah.
Tapi kalau pergi pejabat, tak payah kata 2 titik. 2 jam hujan tak berhenti-henti. Redah dengan baju-baju hujan. Redah. Sebab apa? Sebab dunia. Dah tu? Ni tipu tak dengan dia? Ni tipu. Pulun punya pulun, tak ada apa, buat balik. Bahagian dunia je lah. Masuk dalam lubang kubur, masuk sekali duit, harta tak masuk. Itu kata gurur tu, terpedaya. Adapun kalau kita sungguh-sungguh datang ke rumah Allah semayang jemaah, pahala tu walaupun tak nampak, tapi hasilnya lumayan di hari akhirat. Sangat-sangat lumayan. Menyesal tak sudah nanti kita balik ke kampung akhirat. Itu panggil alam. Jadi tujuan Allah cipta alam bukan kita nak jadi kasih pada alam. Alam-alam ni alamat, tanda. Dengan melihat alam, jadi ingat pada Allah. Bapa yang tengok alam jadi ingat pada cinta dunia? Itu balik tu. Itu masalah lah tu. Patutnya tengok alam, lagi ingat Allah. Tengok langit, lagi ingat Allah. Dia ada tanah tepi laut. Contohlah tanah pusaka keluarga, tepi laut. Kat mana tu? Pangkor. Dia tengok tanah tu, dia nampak apa? Chalet. Buat chalet hotel. Berapa? Ui, ni banyak untung ni. Lagi Mak Saleh datang, ampun semua datang. Kaya aku jutawan. Ada. Tapi ulama tidak. Tok guru kami, Tok Guru Siddiq Noh, dia orang Pangkor. Ada tanah pusaka lah, orang Pangkor. Dia buat chalet? Tak buat. Dia buat pondok. Sebab apa? Jutawan akhirat. Kan jutawan dunia. Kita jutawan dunia, sibuk kumpul duit dunia. Lepas tu akhirat muflis, papa kedana. Nah, papa kedana duduk dalam mana? Dalam neraka. Sebab pahala tak ada. Tapi orang yang bijak tu, Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang bijak bukan orang ada PhD. Orang yang bijak bukan orang masuk universiti. Nabi tak kata itu. Nabi tak kata al-kayyisu man PhD. Nabi kata orang yang bijak ialah orang yang sibuk memikirkan tentang soal hidupnya selepas mati. Kalau aku mati lagi, apa nak bawa? Benda apa yang aku ada nak boleh bawa untuk bahagian selamat di hari sana? Sebab hari sana kekal abadi. Hidup sini tak kekal. Pejam celik, pejam tak celik-celik. Lepas tu jangan pejam sangat, takut tak celik. Kan? Anak sungguh. Sekejap je, sekejap. Ada. Tok guru saya lah, bukan saya taksub dengan dia, tapi sebab kita duduk dengan dia, hidup dengan dia, kita nampak perangai hidup dia. Orang jenis mengaji tak sama dengan orang tak mengaji. Kul hal yastawil ladzi la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kata Allah. Adakah sama orang yang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu? Tak sama. Perihal hidup tak sama. Dan saya dulu khidmat dia, bawa dia, driver dia. Jadi selalulah bersama dengan dia, pergi kuliah mana, pergi mana, duduk dengan dia. Kadang dia punya habit, kalau telefon dia buat loudspeaker. Sebab dia tak suka nak letak kat telinga ni. Jadi dia buat loudspeaker dengar gitu, sebab sambil dia dengar orang cakap telefon, dia buat kerja dia. Kadang buka kitab ke apa, tengah telaah ke apa. Jadi kebetulan masa tu yang telefon tu isteri Tok Guru. Isteri Tok Guru muda lagi. Tu tak menuntut habis lagi tu. Ada. Lepas tu isteri dia, biasalah orang perempuan, mengadulah kat suami. Bang ni anak ni bising lah apa. Biasalah budak-budak kan. Orang perempuan kadang dia stres. Tu mudah. Dia kata, sabar Sat. Sekejap je tu budak-budak ni. Kan? Tak lama lagi besar dah lah. Tak ada dah bising-bising dah. Hidup tenang aja, relax aja. Tak sungguh. Kan? Kita masa anak kecil sabuk kepala. Tapi bila anak dah besar, rindu tak? Suasana kecil dia tu, riuh rendah dia tu. Masa dia kecil kita marah aja, nak cubit aja. Kan tak? Tapi bila dah besar, baru nak terngiang-ngiang. Sebab tu nikmatlah apa yang kita ada pada hari ini. Janganlah mengomel, janganlah komplain. Sebab kita akan menyesal di kemudian hari. Bila dah tak ada, baru nak mencari. Masa ada, nikmatlah. Kan? Biasalah budak-budak. Tenderlah budak-budak bising. Ada kadang setengah majlis surau dia marah bawa budak-budak. Kata bising.
Nah, tendalah budak-budak bising. Yang pelik kalau bapak budak yang bising. Nah, bapak budak main Ultraman ceceng. Tu pelik. Tapi kalau budak nak pelik mana? Nah, tu imam nak marah. Padahal tu imam masa kecil lebih teruk daripada budak tu. Terjun kolah ke apa. Nah, biasalah kita semua pun pernah budak. Nah, tapi yang pentingnya kita nak didikan suasana biar dia biasa dengan suasana masjid surau. Budak-budak ni dia apa dia lihat, itu yang dia belajar. Kan? Kadang-kadang kita tak ajar sangat anak-anak kita ni, tapi dia tengok mak ayah dia semayang, lama-lama dia ikut. Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar gitu. Walaupun semayang dia tu main-main lagi, memanglah budak-budak. Dan duduk sujud tengok muka kita. Nah, ada. Biasalah tu budak-budak. Tapi dia tengok dia ikut. Dia tengok dia ikut. Kita tunjukkan yang baik-baik ni lah. Surah masjid, tunjuk semayang, tunjuk kuliah, tunjuk berzikir. Nama dia ikut lah. Kan? Tapi kita dah masjid sudah tak bawa. Kita bawa pergi mana? Tu sampai piramid. Dia tengok singa depan. Oh, dia sonok lah. Tengok muka Firaun. Ada. Dalam sampai piramid tu kan ada Firaun. Ada. Dia jadi sonok situ. Lepas tu bila dah besar, dia ke arah situ. Ke arah benda-benda tak elok, hiburan-hiburan. Lepas tu kita nak garu kepala kat mana dah? Nak garu pun rambut tak ada dah kan. Pening lah anak ni. Nak pening apa? Dari kecil dah didik gitu. Nak macam mana? Gitu. Nah, jadi jadikan ni alam ni, jangan nampak alam ni untuk keseronokan dunia, tapi jadikan alam ini sebagai alamat untuk kita semakin ingat kepada Allah. Gitu nama dia alam, makhluk ni. Lagi nama makhluk mungkin. Lagi nama makhluk namanya mungkin. Nah, mungkin ni maksudnya mungkin lah. Mungkin ada, mungkin tak ada. Dia macam tu. Tu barang mungkin. Barang mungkin. Kita ni mungkin. Mungkin ni pula ulama' bahagikan pula. Ada 4 jenis mungkin. Ulama' kaji sungguh. Itulah namanya ulama'. Mungkin ni ada 4 jenis, kata dia. Iaitu yang pertama namanya mungkin maujud ba'dal adam. Maksud mungkin maujud ba'dal adam, sesuatu yang ada selepas tak ada. Dulu dia tak ada, sekarang baru ada. Siapa? Kita ya. Kita mungkin maujud ba'dal adam. Walaupun begitu tetap mungkin. Mungkin ada kita ni. Dulu tak ada, mungkin ada. Bila mungkin ada? Bila Allah nak cerita, baru ada. Allah tak cerita kita, tak ada kita. Itu mungkin. Yang kedua kata ulama, mungkin makdum ba'dal wujud. Mungkin tak ada selepas ada. Sekarang ada, lepas ni tak ada. Mati nanti jadilah kita mungkin makdum ba'dal wujud. Sekarang ada, lepas ni tak ada. Lepas ni tak ada tu mungkin itu mana-mana mungkin kita tak tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Bila mati? Wallahu a'lam. Tak tahu. Kan? Jadi duduk dalam kereta, mikir juga, jumpa kawan lama. Dia banyak berubah lah. Daripada dulu lagu bukan-bukan, sekarang dah mula berjinak-jinak ke masjid surau. Lepas tu bila kami duduk sembang-sembang, timbul satu soalan. Agak-agak lah, kalau Allah bagi peluang kita hidup budak balik, jadi kecil balik, kita nak ke tak nak? Agak-agak. Kalau ni kita dah besar ni, tiba-tiba Allah katalah, contoh takdir kata, benda tak berlaku lah, tapi takdir kata, Allah kata kalau aku jadikan kamu budak balik, nak? Agak-agak kita nak tak? Kalau saya sendiri, saya jawab tak mau. Tak mau. Sebab apa? Kalau nak pun, kalau jadi budak balik, lepas tu mati dah buah. Jadi budak, lepas tu mati terus. Sebab bila fikir balik, nak mengharungi hidup dunia ni, Allah, beratnya. Berat. Susah nak jaga pahala dosa, amal ibadat, ilmu lagi, nak mengaji apa semua. Nak jadi budak pun tak berani, nak ke hadapan jadi tua pun tak berani juga. Allah nak mengharungi hari esok ni, Allah fikir, tuan-tuan cuba fikir tuan-tuan, kalau mati esok, macam puas dah, cukup dah amalan kita. Nak tak boleh balik dah, duk habis situ, tak boleh balik dah.
Kalau boleh balik sekejap, malaikat balik sekejap ni, main ya. Main tobat. Mereka kata tokmu. Tak balik dia kata. Nak macam ni. Allah, cuba tuan-tuan duduk sejenak, kosongkan fikiran, lupakan sekejap hal dunia, hal kerja, duduk menong tajam-tajam. Menong tajam-tajam. Kita pula tengok rekod kesihatan kita. Semua ada. Go out ada, kencing manis, darah tinggi. Kalau orang yang ada penyakit lagi diseriau. Kena pula ada kanser. Menung mikir. Sedar tak sedar nitih air mata. Itu kita nak keinsafan. Yang ni banyak orang, itulah sebenarnya rahmat, itulah nikmat sebenarnya. Nikmat apa? Nikmat merasai betapa bernilainya hidup yang Allah beri pada kita. Yang kita telah sibukkan dengan benda apa kita tak tahu. Habiskan macam tu saja. Jadi kita fikir, renungkan. Fikir balik, Allahu Akbar. Banyak kali dah kita tengok orang meninggal, duk ziarah orang apa semua. Kita dah tengok orang, satu hari orang tengok kita. Meninggal dah dia ni. Kita duk kerah kaku situ. Allahu Akbar. Fikir-fikir, aduh. Rasa macam takut nak menghadapi esok. Tak payah kata tahun depan, esok pun takut dah. Kalau matilah. Saya lagilah, kerja saya ni ke hulu ke hilir. Risiko ada di mana-mana. Duduk dalam kereta tu, rumah nombor 2 kereta tu. Saya silap kereta tu rumah nombor 1. Sebab hidup banyak dalam kereta daripada banyak kat rumah. Jalan sana, kuliah sini. Ni malam ni balik pula. Esok ada kuliah subuh kat Perak. Malam ni pula ke Pening. Bila-bila je trailer nak break, tiba break dia jam ke apa ke. Kadang kita bawa kemarin, signal siap keluar tangan. Punya berhemahnya. Kita, orang lain belum tentu. Tak dia Allah nak buat. Pom ke apa ke. Aduh. Pernah kita terfikir benda tu? Kita pergi balik kerja. Pernah kita terfikir? Kita naik motor pergi pejabat apa semua. Sekali-sekali pop, walaupun jalan tu jalan harian kita, dah tiap-tiap hari, pop sekali Allah nak kena masuk bawah trailer. Tak macam mana? Pemikiran inilah yang menyebabkan Nabi kata al-kayyisu, kamu jadi orang yang bijak. Inilah orang yang bijak. Maka kamu fikir, kamu gunakan harta kamu bukan untuk bersonok-sonok, malah kamu guna harta kamu untuk jalan Allah. Kamu derma, barulah jadi elok, barulah jadi baik. Ni dak belanja seolah-olah macam hidup dekat 200 tahun lagi hidup. Membazir sana, membazir sini. Jaga. Tak? Itu dia. Jadi itu namanya mungkin makdum ba'dal wujud. Kita tu. Lepas ni tak ada. Sekarang ada, lepas ni tak ada. Lepas ni tak ada tu bila? Wallahu a'lam. Hanya Allah saja yang tahu. Kalau ada tulis senang macam rock tag. Kita lupa, tengok cermin. Tengok jap dahi aku tulis apa? 2040. Lambat lagi dah. 2040 boleh lagi. Enjoy dulu tak apa. Kan? Kalau ada tulis senang Ni mana ada tulis? Ataupun kalau malaikat maut tu member rapat kita. Jangan aku WhatsApp nak tanya. Bila? Aku pergi bila? Boleh tak? Dia boleh jawab? Tak? Jadi rapat ke? Tak. Jadi kita tak tahu mati kita bila. Bila tak tahu mati kita bila, setiap saat itulah kematian kita. Bila-bila pun. Balik ni boleh. Bukan doa lah, contoh aja. Kata kalau macam tu tak nak balik. Tak nak balik pun boleh jadi kat mati sini, tak tahu. Tak boleh pergi mana. Tu. Yang ketiga nama dia mungkin sayujat. Apa tu mungkin sayujat? Benda yang akan berlaku. Benda tu akan berlaku. Nama sayujat. Sa tu makna akan, yujat tu terjadi. Benda yang akan terjadi. Contoh hari kiamat. Hari kiamat tak jadi lagi, tapi akan terjadi. Walaupun dia akan terjadi, dia tetap duduk di dalam mungkin. Sebab apa? Sebab dia makhluk. Bila mungkin, boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Sebab itulah
berlakunya kiamat itu tak tahu bila. Kan? Sahabat tanya Rasulullah, bila berlaku kiamat? Rasulullah kata, aku tak tahu. Cuma yang diberitahu pada aku ialah berlakunya hari Jumaat. Jumaat yang mana? Wallahu a'lam. Cuma Allah akan bagi tanda-tandanya. Cuma kalau kita tak pedulikan ayat-ayat Allah, pengajian-pengajian agama, takut-takut kita tak sedar tanda tu datang habis dah. Tapi kita diingat jauh lagi. Kita diingat nak milenium lagi, tunggu kereta terbang. Nak tahu-tahu kan kereta terbang, bukit terbang, hancur lebur dah, tiup sangkakala dah. Betul, kalau orang jenis tak mengaji ni, silat-silat kan, bila matahari terbit belah barat, dia sempat selfie lagi. Dui, tengok matahari terbit belah barat, power tu power. Nah, itu tanda kiamat dah tu. Nah, dia tak tahu. Silat dengan Dajjal pun dia buat gambar. Tak tahu. Tapi kita jenis orang mengaji ni tak apalah, tak alim pun boleh tahan kira duduk dengar. Orang buat kuliah datang dengar tok-tok guru kita baca hadis, ini tanda. Kurang-kurang bila berlaku, ni kot ni. Tanda dah banyak dah tuan-tuan. Tanda dah banyak. Kiamat tu tak tahulah, mungkinlah lambat lagi. Tapi tandanya dekat dah. Dajjal dekat dah nak keluar. Imam Mahdi pun dekat dah nak muncul. Malah ada pandangan alim ulama yang mengatakan bahawa Al-Imamul Mahdi sudah pun lahir, cuma belum mengisytiharkan dirinya. Belum lagi dia nak di depan Kaabah nanti dia nak isytihar diri dia. Belum. Tapi ada yang kata dah lahir dah pun. Allahu a'lam. Kalau sungguh bagai dikata, tak lama dah. Tak lama dah. Nak kedudukan kita agak-agak macam mana agak. Ni belum Dajjal, baru anak cucu cicit Dajjal. Biar. Baru anak cucu cicit Dajjal, Bon Odori. Hari ni ya? 16, dia buat 16 kan? Hari ni ya? Hari ni 16 kan? Ya, betul. Lebih sebaik kita di sini. Jangan di sana sudah. Ada. Kata dah, ulama kata tak boleh. Sebab ni melibatkan akidah, melibatkan urusan agama orang lain. Dia nak buat dan tak dia. Kita tak usah terlibat. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Kita cakap atas hak, selangor tak selangor. Kan? Yang betul cakap betul, yang benar cakap benar. Ini soal agama, ini soal akidah. Li rosak akidah. Kan? Habis semua benda nak dia permainan ni halus. Saya pesan siap-siap lah ni. Nak ikut-ikut tak nak ikut sudah lah. Dia mainan dia halus. Pertama sekali dia orang bawa seolah-olah kesamarataan agama. Tu mula-mula. Mula dia nak kata semua agama baik. Nampak? Ada tak? Jenis orang cakap macam ni. Ada tak? Saya kata Malaysia, mana-mana dalam dunia dah muncul benda ni. Statement ni dah mula dimainkan selalu. Kita semua baik, jangan gaduh-gaduh, hidup harmoni. Kita semua agama semua sama. Semua agama baik. Tak ada agama yang bawa kepada kejahatan. Semua agama baik. Malah setiap daripada kita kalau buat baik, kita akan masuk syurga. Dia kata gitu. Tak kira siapa pun, dia mutusami acap masuk kat syurga. Mula-mula dia bawa gitu. Kesannya apa dia? Kesan dia kita akan lihat, kalaulah ini diterapkan, kesan dia anak-anak muda Islam akan mula keluar Islam. Kenapa pula Ustaz? Sebab kalau dia kata semua agama baik, buat apa ikut Islam? Nah, ikut Kristian pun baik juga dia kata. Lagi ikut Kristian lagi senang, ikut Islam susah. Itu tak boleh, nak kena sunat. Nak kena puasa pula. Nak kena semayang 5 waktu. Ikut Kristian mudah. Mana ada puasa, lantak aja makan. Kan? Akhirnya jadi pemikiran gitu. Rosak tak rosak akidah? Rosak. Di mana pegangan akidah? Tak ada habis. Lepas tu Nabi pesan, bin nawajis. Kamu hidup di akhir zaman, genggam agama ni dengan gigi gerahammu. Pegang sungguh-sungguh. Orang
Biar orang ikut trend macam mana pun, aku bukan ikut trend, aku ikut Quran hadis. Hari ni, zaman hari ni, sikit-sikit ikut trend, sikit-sikit ikut trend. Ini apa orang buat, semua nak buat. Orang joget, kita pun joget. Orang buat begini, kita pun buat begini. Allah, muka tak erti malu. Ada trending dalam TikTok. Dia trending dia apa? Dukung bini. Dukung bini tak salah, bini mu lantakmu nak dukung, nak baling apa, lantaklah. Tapi gi tayang kat orang tu yang jadi masalah. Gi buat video pula dukung bini. Kan? Ada tu dukung tak lepas bini besar lagi pada dia. Nampak? Tegur lek. Lepas tu jadi video tu jadi sonok lah. Orang rating tinggi lah, like, suka, sonok, netizen. Ni yang jadi masalah. Bila tak tahu nak kata lah. Kita cakap, dia marah kita balik. Dah sibuk benda Ustaz. Ini hidup kami, style kami, cara kami lah. Ustaz tak payah sibuk lah. Ada. Apa kita cakap. Sebab nanti Allah akan tanya kita pula, dah kena kamu tegur tak? Kawan-kawan, kita dah cakap. Bukan kita tak cakap. Kan? Baik. Yang keempat, mungkin alimallahu ta'ala annahu lam yujad. Yang keempat pula, kata ulama, nama dia mungkin alimallahu annahu lam yujad. Apa maksud dia? Pada ilmu Allah, benda tu tak berlaku. Kita tak tahu berlaku ke tak berlaku, tapi pada ilmu Allah, benda tu takkan berlaku. Contoh, keimanan Abu Jahal. Masa hidupnya Abu Jahal, tak ada siapa tahu, Nabi sendiri pun tak tahu bahawa Abu Jahal akan mati beriman atau mati kafir. Maka dakwah tetap kena jalan, kena sampaikan juga pada mereka yang kafir Quraisy waktu tu. Sampaikan juga dakwah. Tapi pada sisi Allah, Allah tahu dah dia ni akan mati kafir. Akhirnya bila saat dia mati, memang sampai ke sudah tak masuk Islam. Maka barulah tahu dia ni mati kafir. Tapi kita baru tahu, ilmu Allah tahu dah sejak dia lahir, Allah tahu dah dia mati kafir. Itu maknanya mungkin alim Allah annahu lam yujad, nama dia, kata ulama. Macam zaman kita hari ni lah, kawan-kawan kita nama Acong Mutusami, kita tak tahu dia mati kafir ke tidak. Kita tak tahu. Jadi tugas kita kena jadikan dia mad'u. Yang mereka kafir yang tidak menentang Islam, itu jadikan medan dakwah kita. Adapun kafir yang menentang Islam, kafir harbi, itu musuh ketat kita. Jangan bersangka baik langsung dengan mereka yang menentang Islam. Adapun kafir yang tidak mempamerkan penentangannya terhadap Islam, maka kita jadikan itu sebagai tempat untuk kita menyampaikan dakwah. Kita dekat-dekatkan dengan dia, ajak dia kepada Islam. Kan? Kadang-kadang ada kawan-kawan yang mungkin kita ni rapat dengan dia, walaupun dia bukan Melayu, dia apa, Hindu ke Buddha ke apa, Cina, India kan. Kita rapat dengan dia, selalu duduk bergurau dengan dia. Kadang-kadang kita gurau kasar pun dia relax. Sekali-sekali cocok sikit. Kan? Nama dia Mutusami, panggil Mutu je. Mutu. Bukan nak katalah, tapi cuba fikir baik-baik. Betul lah, itu you punya Tuhan. Betul ke itu Tuhan? Kan? Dia pun tak ada gerak, diam saja. Jangan salah faham. Saya bukan kata, saya cuma minta you fikir saja. Jangan marahlah. Dia pun ada betul you. Tu yang saya cakap dengan dia sudah banyak kali, duit bantuan tak masuk ni. Tapi dia senyap juga. Kan? Mana tahu kadang-kadang macam tu. Saya ada kawan-kawan yang macam tu. Kan? Masa zaman saya kerja dulu, ada. Kadang-kadang pergi jabat 3 line atas dahi. Kadang-kadang 2 line je. Kadang 1 line, kadang langsung tak ada. Saya pun pelik tengok dia. Saya pun tanya, asal hari ni tak ada line langsung atas dahi? Hari ni tak ada semayang. Apa pasal tak ada semayang? Dia kata, itu semua tak ada betulnya. Dia kata tak betul. Dia sendiri kata tak betul. Habis tu hari tu you datang ada 3 line. Itu mak saya suruh. Kena ikutlah, jangan derhaka sama mak. Pandai lah dia. Kan? Dia kata mak dia suruh. Dia maknanya dia pun tak apa-apa nak percaya. Sebab sekarang ni diorang ni dah banyak yang pergi universiti apa semua. Dia dah mula berkembang otak dia. Dia mula berfikir balik, betul ke macam ni? Masa tu kita kena masuk jarum-jarum Islam. Kan? Sebab agama yang sebenar, agama Allah, agama Islam.
Patut kita kena ada rasa kesian. Kesian mereka ni tak nampak lagi kebenaran. Jalan dia jalan agama Allah ni. Inilah sebenarnya yang nak menyelamatkan dia. Kita baik dengan dia, rapat dengan dia. Cubalah masuk pelan-pelan. Lama-lama dia berminat, lama-lama dia tanya. Saja tanyalah, apa? Kalau masuk memang kena potong tak? Tapi kita jangan takut-takut kan dia. Oi, kena, mampu hang. Jangan gitu. Nah, memang dia kata, tak maulah. Nah, cakap tak apa, masuk dulu dia kata. Masuk dulu tak apa, pelan-pelan kan. Bagi yang penting dia masuk dulu. Lepas tu kadang-kadang orang kita ni salah tak? Ada orang bila nak masuk Islam, dia suruh tahan dulu. Nanti minggu depan kita pergi jabatan agama. Kalau tak dan sampai minggu depan dia meninggal, siapa nak tanggung? Mati dia dalam keadaan kafir lagi. Siapa nak tanggung? Masukkan dia dulu Islam waktu tu juga. Bila dia berminat je, ajar dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lepas tu cakap Melayu lah, aku nak saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku nak saksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Selesai dah, Islam dah dia. Soal dia lepas Islam tu tak semayang lagi, tak apa, biar itu nanti dulu, tak apa. Yang penting akidah dah betul, dia dah ikut Islam, dia dah mengucap 2 kalimah syahadah. Tu. Walaupun pelat-pelat lagi dah asyhadu an. Tak apalah dia memang telur lagi. Kan? Tapi yang penting dia dah mengikut. Tu nak bagi selamat dulu. Lepas tu minggu depan baru pergi bawa jabat agama. Cerita kat jabat agama gini lah. Lepas tu nanti letak dah kat perkim ke mana ke untuk belajar agama. Yang penting kita dah selesai selamatkan akidah dia. Ini penting. Sebab tu selagi mana kita tak tahu matinya sebagai kafir, tugas dakwah kena terus berjalan. Sehinggalah terang-terang memang dia lah kali mati, akhirnya mati tak masuk Islam, mati kafir. Baru jelas orang ni dalam ilmu Allah memang dah tertulis matinya kafir. Tapi kita tak tahu. Sebab tu kita tak boleh orang kafir ni, dia tu kafir memang selama-lama kafir. Belum tentu. Silap-silap dia masuk Islam, hang pula terbalik jadi kafir. Tahu? Sebab tu kita tak boleh, kita tak tahu ilmu Allah, Allah yang lebih tahu. Tapi kalau dah mati gak, mana tahu nanti dia hidup balik jadi Islam. Aduh pula dah mati dah kan. Mati tu terang lah dia kafir kan. Tu jangan sangka baik pula kawan tu dah mati dah. Habis dah lah. Tu namanya mungkin. Nama tu mungkin. Baik, lagi nama makhluk selain tu hadis. Hadis ni maknanya baharu, yakni sifatnya berubah-ubah. Kejap macam ni, kejap macam ni. Itu memang sifat manusia, sifat makhluk. Itulah sifat dia, berubah-ubah. Nak tengok siang berubah malam, malam berubah siang, muda berubah tua, tua berubah, bukan muda balik, mati. Kalau tua berubah muda balik, bagus kan? Mati. Berubah, sentiasa berubah. Baik berubah jahat, jahat berubah baik. Ada. Kaya berubah miskin, miskin berubah kaya. Semua berubah. Itulah hidup. Itulah namanya hadis, iaitu baharu, yakni berubah-ubah. Kalau ramai hadis tu, maka barulah jadi jamak, namanya hawadis. Itulah nama pada sifat ni, hawadis, yakni makhluk-makhluk yang bersifat dengan sifat baharu, nama dia. Boleh nak? Baik. Kemudian dia kata apa lagi? Itu baru makna artinya bersalahan atau bercanggah Allah Ta'ala, maka bagi segala yang baharu. Baharu ni maknanya berubah-ubah, yakni sifatnya sifat makhluk ini, iaitu tak sama tu dari apa? Dari 3 perkara. Yang pertama, pada zatnya tak sama. Yang kedua, pada sifatnya tak sama. Yang ketiga, pada perbuatannya pun tidak sama. Baik. Ni pada zatnya macam mana? Okey. Allah, zat Allah. Allah tu ada zat. Mula sekali kita kena faham, Allah ada zat. Zat ni apa dia? Zat ni makna diri. Diri setiap sesuatu. Contoh, ini zat botol air, diri botol air. Ini zat telefon, diri telefon. Ini zat mic, diri mic. Ini zat buku, jadi buku Quran. Zat ni, kan? Lagi apa? Ni zat jam, diri jam. Ini zat saya, diri saya. Ni zat jubah, diri jubah. Itu zat. Zat tu diri. Jadi Allah tu ada zatnya. Makna Allah ada dirinya. Tapi jangan kita membayangkan diri Allah tu macam mana. Jangan. Sebab Nabi pesan dah, innallaha ta'ala ihtajaba anil uqul. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu terhijab daripada sebarang akal.
Maknanya kamu tak boleh guna akal nak fikir macam mana rupa Allah, bentuk Allah. Jangan. Fikir juga mereng. Elok-elok boleh tidur Kota Emerald, balik Tanjung Rambutan kan? Kan? Kena ikat kot belakang gini. Macam ni. Jadi sasau. Jangan. Sebab tu tak usah. Jangan fikir dalam diri Allah bentuknya. Kita cuma kena belajar sifat-sifat Allah. Cukup. Mengenali sifat Allah, membawa kepada mengenal Allah. Rupa Allah, diri Allah, serah. Nanti kalau Allah izin di hari akhirat, Allah izin kita dapat melihat Allah, dapatlah melihat Allah. Macam mana Allah tu? Wallahualam. Kita tak tahu. Tak boleh. Kama ihtajaba anil absari, kata Nabi. Sebagaimana juga tak terjangkau dek pandangan mata. Apa yang kita pernah lihat, itu semua bukan Allah. Sebab apa saja yang kita pernah lihat ni, inilah namanya makhluk, inilah namanya alam. Jadi jangan apa yang kita tengok kita membayang-bayangkan Tuhan. Sebab tu dia begini. Manusia ni Allah cipta lahir kat bumi ni, memang Allah letak ada satu namanya default setting. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu dia, bahasa Arab dia fitrah nama dia. Dalam sifat diri kita ni memang ada fitrah. Sebab tu nak makan tak payah ajar. Betul tak? Budak-budak nak makan dia sendiri pakai tangan ambil makan. Ada tak mana-mana budak makan pakai kaki? Tak ada siapa ajar dia. Itu fitrah. Itulah namanya fitrah. Memang Allah letakkan dah pada diri kita. Fitrah, lelaki suka perempuan, perempuan suka lelaki. Sampai satu masa dia dah mula, perempuan dah mula nak bermakeup-makeup gincu, nak melawar-lawarkan badan. Kan? Kalau lelaki pula dah mula ada merasa malu bila pandang perempuan. Masa kecil dulu main sekali masak-masak, buat nasi goreng pakai pasir, bungkuskan daun, kan? Awak pondok-pondok. Tapi apalah umur 3-4 tahun. Tapi kalau dah 24 tahun tak jadi. Tu bukan pondok dah tu. Dah main pasir-pasir tak jadi pasir dah tu. Kan? Tu. Jadi Allah buat. Itu makna fitrah. Bila jumpa dah rasa malu, itulah namanya fitrah. Benda tak payah ajar. Sebab itu kan, Islam tak setuju buat satu subjek nama dia apa? Subjek pelajaran seks. Ada ni ikut barat kapil anatullah. Itu tak payah ajar. Itu fitrah. Betul tak? Orang asli duduk dalam hutan, dia pernah pergi sekolah ke? Tapi tengok anak sampai 18 orang waktu. Ada? Siapa ajar dia? Boleh dapat anak? Itu fitrah. Itu Allah dah letak siap dah. Kan? Betul tak? Betul kita ni jadi duk rasa macam lebih pandai pada Tuhan. Sampai nak lawan apa yang Tuhan dah tetap. Ni perangai manusia. Jadi fitrah manusia ni bila lahir ke bumi ni, Allah buat dalam hati dia percaya adanya Tuhan. Semua percaya gitu. Siapa-siapa pun, baik kafir sekalipun, dia percaya Tuhan tu ada. Dalam kitab Usul Dakwah karangan Dr. Abdul Karim Zaidan, dalam satu peristiwa dalam perang dunia, dia cerita ada satu jet pejuang ni, dia orang tu orang Rusia. Orang Rusia ni ada setengah mereka tu golongan ateis, tak percaya Tuhan. Dia kata tak ada Tuhan. Dia kata, tapi bila kapal terbang dia kena tembak, sayap dia pecah, dia masa nak jatuh terkeluar pada mulut dia, oh my God, dia kata. Bermakna hati dia tetap percaya adanya Tuhan. Bila susah akan terus muncul pada mulut, oh my God, dia akan ingat enggak ada Tuhan. Ada suatu kuasa yang lebih besar yang boleh selamatkan dia. Memang semua itu fitrah manusia. Maka bila fitrah manusia ni memegang bahawa dirinya ni ada Tuhan yang jaga dia, maka mulalah pemikiran tu macam-macam. Mereka-reka siapa Tuhan. Maka untuk selamat, Allah utus Nabi dan Rasul. Tuhan yang kamu rasa dalam hati kamu bertuhan itu, itulah namanya Allah. Dan Allah ini, ajarlah akidah, jangan kamu bayang apa semua. Barulah selamat. Tapi mana yang tak selamat ni, mula dia bayang. Itu yang jadi kepala gajah ada. Banyak tangan. Kita tanya dia, awak banyak tangan? Ui, Tuhan banyak kerja ni kata. Orang pula banyak kerja pula. Kalau tangan dia dah buat semua kerja lah, ada orang minta lagi, macam mana nak buat? Ni sebab apa? Sebab apa dia reka-reka itu? Sebab dalam hati dia ada keyakinan ada Tuhan. Cuma Tuhan tu dia membayang-bayangkan lah. Itu yang bayang rupa begini, dicampur binatang ni sikit, ambil sikit. Sebab dia membayang-bayangkan. Sebab tu kita dalam Islam dilarang kita membayang-bayangkan rupa Tuhan. Kerana takut-takut menjadi satu bentuk sembahan-sembahan. Macam orang berhala dan sebagainya ni, yang sembah berhala.
Jaga-jaga. Nah, jadi itu memang Allah cipta siap dah, ada keinginan. Sebab tu ada orang yang cerdik sikit, dia mencari. Macam kenal tak Ustaz Shah Shanmugam? Dia asal Hindu. Dia cerita pengalaman hidup dia, dia mencari kebenaran ni, mencari agama mana yang benar. Habis macam-macam agama dia masuk. Kristian dia pernah masuk, tapi dia kata bukan, ni tak benar. Dia cari je, sampailah dia jumpa Islam. Dia yakin Islam agama yang benar. Sampai hari ni jadi ustaz dia. Nah, Ustaz Shah Shanmugam. Kita daripada kecil Islam, start lagi pun belum lagi. Tapi tak apalah. Yang penting kita jaga agama kita, jangan sampai rosak. Nah, baik. Itu dia. Jadi jangan, yang pertama kita pegang Tuhan itu ada zat, tapi jangan kita bayang-bayangkan zatnya seperti zatnya makhluk. Yang kita tengok ni semua zat makhluk. Maka ulama untuk kita nak menafikan zat Allah sama dengan zat makhluk, kita kena kenal zat makhluk. Itu yang keluar kalam man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia, barulah dia kenal Tuhan dia. Maksud kenal diri tu, kita dah kenal diri kita macam mana. Jangan menyamakan Tuhan dengan kita, dengan makhluk. Barulah kita dikira kenal Allah Ta'ala itu. Jadi kenal diri. Makhluk ini kata ulama dipanggil dia sebagai jirim. Makhluk ni dirinya dipanggil sebagai jirim. Apa makna jirim? Sesuatu yang mengambil ruang atau mengambil lapang. Kita ni mengambil ruang ni, surau kita ni ada ruang, kan? Kita seorang masuk dah mengambil sikit ruang, seorang lagi masuk dah mengambil lagi ruang. Katalah surau ni muat berapa orang? Katalah 1000 orang contoh. Bila 1000 orang masuk, ruang tu sudah penuh. Sebab apa? Sebab setiap daripada kita mengambil ruang. Itulah panggil jirim. Allah bukan jirim. Bila Allah bukan jirim, tidak ada istilah Allah itu mengambil ruang, tak ada. Lepas tu orang buat persoalan, Allah ni dalam alam ke luar alam? Dia buat tanya gitu. Jadi nak jawab macam mana? Dalam pun tidak, luar pun tidak. Sebab Allah tak berkait dengan ruang. Alam masih lagi ruang. Allah tak ada kait. Sebab Allah bukan jirim. Jirim dia mengambil ruang, mengambil lapang. Di sini kita tolak pahaman Wahabi, mengatakan bahawa Tuhan di langit. Kalau Tuhan di langit, bermakna langit ni satu ruang. Bermakna Tuhan mengambil ruang di langit tu, duduk di situ. Dah tu kita tolak, mana boleh. Kalau Tuhan mengambil ruang, makna Tuhan itu makhluk. Sebab makhluk itu yang bersifat dengan jirim, mengambil ruang. Itu kita tolak. Lepas tu kita kena kemas akidah kita. Jangan mudah terpedaya. Itu. Sebab tu setiap soalan bila nak ditanya, kena kembali kepada bidang ilmunya atau pada ulama'nya. Jadi bila kita jumpa Ar-Rahmanu ala asyistawa, dari segi terjemahan memanglah Ar-Rahman ala atas arsy arash istawa duduk. Itu terjemahan baru. Terjemahan ni dari segi bahasa. Tapi boleh ke Quran itu dipaham dengan semata-mata faham bahasa Arab saja? Tak. Kalau Quran boleh dipaham semata-mata dengan bahasa Arab, kenapa orang Arab tak faham-faham juga ayat Quran? Padahal itu bahasa dia dah. Jadi bukan semata-mata dengan bahasa. Dia kena faham dengan manhaj ilmunya. Bila berkait dengan mengatakan Tuhan duduk di atas arah ini dalam persoalan kepercayaan dan keyakinan tentang diri Tuhan atau sifat Tuhan, maka kena kembalikan pada siapa? Ulama tauhid. Rujuk ulama tauhid. Ulama tauhid kata tolak, menafikan, kerana itu sudah menyerupai makhluk. Tuhan bukan makhluk. Maka jelaslah. Ada. Lepas tu tak boleh kita memandai-mandai. Kena ikut alim-alim ulama. Kemudian daripada jirim ni pula ulama pecah dua makhluk ni. Sebab ada dua jenis makhluk. Satu makhluk yang bernama jisim, satu lagi nama makhluk tu jauharu fardi. Jauharu fardin atau jauharu frid, kadang orang mengaji pondok sebut itu jauharu fardin. Satu-satu kita pergi. Jauharu fardin ni apa dia? Sesuatu yang tak boleh dibahagi-bagi dah sebab terlalu kecil. Contoh atom, nukleus, proton, neutron. Bukan proton kereta tu, proton sains tu. Proton, neutron, apa, elektron lah, macam-macam tu lah, benda-benda tron-tron lah, megatron, kan? Macam kan, benda-benda tu kan, dia benda yang terlampau halus kecil.
Sehingga tak boleh dipisah-pisahkan. Itu namanya jauharu fardin. Itu pun makhluk lagi. Itu namanya makhluk. Satu lagi makhluk yang boleh dipecah-pecahkan. Itu namanya makhluk yang bernama jisim. Jisim ni macam mana? Macam kita ni. Kita boleh tak dibagi dua? Boleh? Tak percaya try balik ni potong. Boleh bagi dua? Boleh? Boleh bagi dua. Boleh berpisah. Kan? Tapi kalau yang tadi tu atom tadi dia terlampau kecil, tak boleh nak pisah lah. Kan? Tapi yang macam kita ni, jenis makhluk besar ni, dia berjisim nama dia. Jisim ni maknanya boleh dipecah-pecahkan. Kemudian jisim ni pula terbahagi dua pula. Ulama' bahagi lagi. Kupah dalam ulama'. Satu namanya jisim latif, satu lagi namanya jisim kathif. Jisim kathif, jisim yang kasar, seperti yang benda boleh dilihat dengan mata kepala gini. Contoh yang kita boleh nampak ni, mata kepala kita, tangan apa semua ni nampak ni. Ini dipanggil jisim kathif, benda yang jelas nampak. Ada satu lagi namanya jisim latif. Jisim latif ni makhluk halus. Dia makhluk tapi kita tak nampak dia. Dia ada, roh kita ada, jin ada, malaikat ada, tapi dia termasuk dalam jisim latif. Nah, dia terlampau halus sampai kita tak nampak dia. Dia ada keliling kita ni. Ada, malaikat ada. Kan? Tu malaikat maut pun ada. Ada, sungguh kat belakang, jangan tengok belakang. Ada. Sungguh, sebab dalam satu riwayat kata malaikat maut jenguk kita 70 kali sehari. Sehari tu 70 kali dia tengok itu. Tadi kita mula-mula start kuliah tadi pukul 8 tak? Pukul 8 tadi dia tengok. Dia kata tegak lagi dia kata. Kan, 8.30 tengok, makin sengit gitu. Dia tengok kita tu, jaga. Dia berhati, dia tengok. Dia tengok senarai, jauh lagi, tak apalah. Kan? Dia ada, kita nampak lah. Kalau kita nampak, arwah dah kita. Kan? Gitu. Itu zat makhluk. Jadi kita cerita zat makhluk tadi ni semua, jangan kita samakan dengan zat Allah. Maknanya zat Allah bukan jisim kasif, bukan jisim latif, bukan jauharu fardin. Allah bukan macam diri kita ni. Allah bukan macam malaikat, makhluk gaib, bukan macam jin. Allah juga bukan macam atom, nukleus ke apa. Allah bukan jirim, Allah bukan makhluk. Itu tujuan. Jadi bila tolak semua ni, macam mana Allah? Wallahu a'lam. Selesai. Selesailah tu. Dia kata, ustaz ni tak erti ni, sebab tu dia jawab orang alam. Anak erti sangat ikut ayah pin. Ini sampai situ jawapan kita. Mana boleh lebih dah. Sampai situ je. Makna kemah dah tu. Okey, dah tu akidah, jaga situ je. Bagi maintain sudah. Okey. Yang kedua, mukhalafah, yakni bersalahan Allah Ta'ala dengan makhluk ini, kita bersalahkan dia dengan sifat pula. Tadi baru zat, ni sifat. Sifat Allah dengan sifat makhluk tidak sama. Sifat makhluk ni dia ada 4 yang paling besar, dia punya main dia. Yang pertama aina, yang kedua kaifa, yang ketiga mata, yang keempat kam. Allah tolak keempat-empat ni. Yang pertama aina, apa makna aina? Di mana? Yang ni maksudnya tempat. Allah tak berkait dengan tempat. Kalau Allah berkait dengan tempat, bermakna Allah memerlukan tempat. Lepas tu ada seorang sahabat saya, dia rot seorang syekh, yang dia sebut syekh lah, tapi Wahabi punya syekh. Syekh dia kata Allah duduk di langit. Allah fi arash. Dia kata duduk di langit. Lepas tu dia tanya balik, ya syekh, langit siapa jadi? Langit siapa buat? Dia kata langit Allah buat. Habis sebelum Allah cipta langit, Allah kat mana? Syekh tu pun bela-bela. Allah fi hawa, dia kata. Allah duduk di udara. Pula dah udara. Dia tanya pula, udara tu makhluk ke apa? Udara makhluk, kata Syekh dia. Jadi sebelum Allah cipta udara, Allah duduk dalam. Tu Syekh dia pun pingat-pingat, jangan banyak tanya, dia kata. Dia tak lepas. Itu akidah yang salah. Kita dah, Allah tak memerlukan makhluk. Makhluk yang memerlukan Allah. Allah tak memerlukan tempat. Tempat tu makhluk. Langit ke apa ke, tu semua makhluk. Jadi Allah tak berkait dengan aina, yakni tempat, tak berkait. Dan Allah tak berkait dengan 6 arah. Di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di depan, di belakang. Sama ada kita yang berpihak pada Allah atau Allah berpihak pada kita. Contoh, saya di hadapan Allah, tak betul, tak boleh.
Saya di bawah Allah, tak boleh. Saya di kanan Allah, tak boleh. Atau Allah di kanan saya, tak boleh. Ini semua ayat-ayat, kata-kata yang boleh menyesatkan. Habis itu kita jumpa ayat Quran atau jumpa hadis, kamu akan dihadapkan di hadapan Allah. Maksud dihadap tu bukan maksud kita duduk depan Allah di sini. Itu masih bertempat lagi. Mana Allah tempat ni sini, kita sini. Tak. Habis maksud dihadapkan di hadapan Allah, maknanya kita diadili oleh Allah. Macam mana? Wallahu a'lam. Tak tahu. Sampai situ je lah, sudah. Jangan pergi lebih. Sampai situ je. Cukup amantu billah, aku beriman pada Allah. Dah apa salah Ustaz kalau cakap Allah duduk depan? Kalau kita cakap Allah duduk depan kita, bermakna Allah bertempat. Bila Allah bertempat, jadi Allah memerlukan tempat lah. Betul tak boleh. Lepas tu istilah satu lagi dia kata Allah di mana-mana pun tak boleh tak? Sebab bila di mana-mana, mana-mana tu masih lagi tempat. Yang betulnya akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Allah wujud bila makan. Bukan makan ni, dia tengok makan nasi. Maknanya Allah ada tanpa tempat. Jangan bicara langsung soal tempat, tapi kita yakin Allah tu ada. Dan kata, okey, kalau Allah ada mana? Mana tanpa tempat? Tak ada mana-mana. Sebab Allah tanpa tempat. Tapi Allah ada. Ada. Tu dia kata, mana boleh terima akal? Ada tapi tak tahu kat mana. Loh, awalnya. Kita ambil gula. Gula, dalam gula tu ada apa? Dalam gula ada manis. Tapi mana manis tu? Atas gula ke? Bawah gula ke? Kanan gula ke? Kiri gula ke? Tengah-tengah gula ke? Kita tahu. Mana? Kita ambil gula tadi, campur dalam teh air, dalam air teh kita. Kita pun minum, manis. Kita tanya dia, mana manis? Dalam air. Tak ni lah mana? Tepi air ke? Kanan air ke? Kali kawan tu pengang, jiruh air kat muka kita. Kata, mana aku tahu, dia kata. Tapi ada dalam ni. Tu. Kalau itu pun boleh tak nampak di mana dia, apatah lagi Allah. Tapi situ ada tempat lagi manis tu. Dia tak sama dengan Allah. Sebab manis tu walaupun tak tahu kat mana, tapi dia ada dalam air. Allah dalam air ke luar air ke mana, tak ada kaitan dengan tempat. Kemah elok-elok akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jaga tu. Ni kita ni berada di akhir zaman ni, macam-macam orang duk pusing-pusing kita. Dia nak kelirukan kita. Jaga. Kemah, pegangkan kemah. Allah tak bertempat, tak berarah. Sebab semua tu masih lagi menunjuk kepada makhlukun. Okey. Baik. Yang kedua, kaifa. Kaifa ni makna bagaimana. Bagaimana dari segi apa? Contoh dari segi saiz. Allah tu besar ke kecil ke? Tak ada. Sebab apa? Sebab sesuatu besar kecil itu dengan bandingan. Macam mana kita tahu sesuatu itu besar? Sebab ada satu yang kecil, baru dikatakan ini besar, ini kecil. Jadi kalau Allah tu ada bandingan, bermakna mana boleh. Jadi Allah tak berkait dengan saiz. Habis kata Allah maha besar, bukan maksud maha besar tu Allah besar sekejap lagi dibayang gemuk ke macam mana. Nak gemuk tu kita. Jadi maksud maha besar tu besar segala darjat. Tak ada siapa lebih besar daripada Allah. Raja besar mana pun pangkat dia, Allah besar lagi. Tu maksud itu. Bukan maksud besar tu saiz. Keagungannya, kemuliaannya, kebesaran tu. Itu maksud besar tu. Bukan maksud ni. Contoh Allahu a'la, Allah yang maha tinggi. Dia faham tinggi, tak lepas kau masuk bumbung ni. Ngaruh apa ni? Bukan maksud tinggi dengan dirinya tu tinggi, bukan. Maksud maha tinggi, kedudukannya yang tertinggi. Maknanya kamu jawatan tinggi mana pun, Allah lagi tinggi kedudukannya, lagi berkuasa atas kamu. Tak usah sombong lah, tak usah belagak lah. Kamu jadi ketua negara tinggi dah tu. Allah bukan cakap ketua negara, alam ni dia punya. Dengan negara-negara, dengan hang-hang dia punya. Itu maksud Allah maha tinggi. Bukan maksud tinggi ni. Macam kita agaklah, kita sebut apa nama pimpinan tertinggi kita akan datang ziarah surau kita. Orang kata Hasan, kenapa hang nampak pening? Pening, pimpinan kita semua tinggi-tinggi, macam mana nak masuk? Tu kepala otak dia tak faham tu. Bila sebut pimpinan tertinggi, bukan maksud jasad dia semua tinggi-tinggi. Nak cerita jawatan dia semua orang tinggi-tinggi. Jawatan tinggi-tinggi. Bukan badan pendek silap pendek pada kita. Tapi sebut jawatan dia tu tinggi.
Dan lagi kaifa dengan makna perbuatan. Allah ada perbuatan, tapi jangan faham perbuatan macam perbuatan makhluk. Bergerak ni perbuatan makhluk, diam pun perbuatan makhluk. Allah bergerak pun tidak, diam pun tidak. Macam mana fikir? Boleh terima tak? Bergerak tidak, diam pun tidak. Macam mana? Bergerak tidak, diam tidak. Itulah Allah. Tak boleh fikir dah kita. Itu Nabi kata tajaba anil ukul. Tak boleh dipikir dengan akal. Itulah Allah. Sebab kalau bergerak tu makhluk, diam pun makhluk. Bergerak ni maknanya dari satu tempat ke satu tempat. Makhluk lah tu, berhajat pada tempat. Diam pun mesti berhajat pada tempat dia diam. Jadi itu pun makhluk juga. Allah dah bergerak tidak, diam tidak. Lagi Allah tidak berwarna. Dia juga tidak berwarna. Lagi kalau tidak berwarna dia kata lut sinar pula. Lut sinar pun bukan. Habis macam mana? Wallahu alam. Sebab warna-warna masih lagi sifat makhluk. Ni semua ada warna, sifat makhluk. Aduh. Kan? Yang seterusnya lagi, Allah berkeadaan. Keadaan macam mana? Contoh muda, tua, sejuk, panas. Malam-malam Allah sejuk juga dia. Merepek apa hang. Mengarut itu. Muda, tua. Allah dulu muda lah ni. Koi tua dah ada. Koi tua kita. Ke Allah. Allah tak ada kaitan dengan usia, tak ada umur. Tak ada kait dengan angka, nombor dan sebagainya. Mata yang ketiga iaitu masa. Allah tak ada kait dengan dahulu, sekarang, akan datang, bila-bila, tak ada. Dahulu, sekarang, apa semua ni kita tak tahu lagi kiamat bila nak jadi, macam mana jadi, siapa masuk syurga, siapa masuk neraka, kita tak tahu. Allah tahu belaka dah. Allah tahu ni dalam surau ni siapa dia ahli syurga, siapa dia ahli neraka. Allah tahu dah. Semua dalam ilmu Allah dah. Ada. Tu. Yang terakhir, yang keempat, kam ni maknanya beberapa. Diri Allah itu jangan kita faham sifatnya itu atau dirinya itu terdiri daripada beberapa, yakni ada roh, ada tisu, ada daging kan. Itu semua merosakkan kan. Jadi Allah ni tidak begitu. Jangan faham senang mudahnya kesimpulan kita, pengajian kita malam ni, jangan menyamakan Tuhan dengan makhluk. Jadi apa yang ada pada makhluk tidak ada pada Allah. Sebab makhluk ni sifatnya lemah. Kan? Maka Allah sesekali tidak memiliki sifat makhluk, yakni sifat yang lemah tu tadi. Tengok kita melihat. Kita bukan melihat sebenarnya, tapi kita diizin lihat. Kalau kita melihat, kata ulama, kalau kita guna perkataan melihat, dari segi hakikat lah. Kalau kita ni melihat, maknanya kita boleh lihat apa kita nak lihat. Tapi boleh kita nak lihat apa kita nak lihat? Pening sikit ayat tu. Kita tak boleh lihat apa yang kita nak lihat. Kita cuma boleh lihat apa yang diizin lihat. Allah izin kita lihat ni nampak tengok ni. Roh kita sendiri kita tak nampak dah. Sebab apa? Sebab Allah tak izin. Tapi kadang-kadang ada Allah buka hijab dia boleh nampak ke. Itu sebab Allah izin. Ada. Ada macam-macam. Ada orang dia nak cabut bulu mata dia, konon-konon nak boleh tengok alam ghaib, alam batin. Tak ada kerja elok-elok ada bulu mata pergi cabut. Jadi nampak sungguh terkejut. Tak lalu makan nasi, apa tahu? Baru nak makan tengkorak ada depan. Tak mampu kita. Allah buat gini, okey dah lah. Tu sebab tu ini satu nikmat. Allah hijabkan kita ni nikmat. Kerana kata Nabi, kalau Allah tak hijabkan pendengaran kita, nescaya kita dengar dalam kubur sedang menjerit-jerit. Kalau dengar orang dalam kubur menjerit, tak lalu makan nasi. Baru nak makan, wah, menjerit. Aduh, sakit. Tak lalu makan dah, dengar kawan tu menjerit. Kan? Tak boleh. Lepas tu Allah hijab. Ni katai pergi dengar juga. Dia letak mic dalam kubur. Tak usah ni lah, yakin sudah, percaya kan. Tak ada kerja. Kita belajar begini je, bukan nak sampai mencari-cari. Ni kadang dia cari hantu. Ni lagi mengarut ni, geng cari hantu kan. Hantu tu elok dah, dia tak kacau orang, dia duduk rumah yang tak ada orang dah. Dia cari rumah tak ada orang, rumah tu kosong, dia duduk situ. Dia duduk dengan keluarga dia, makan minum, tengok TV dia. Aman je. Tiba-tiba datang geng ni, geng cari hantu ni, kacau masuk rumah dia. Tak dia marah, tu dia marah. Macam kita dah tengah elok-elok duduk kat rumah, orang datang kacau rumah kita, marah kita. Marah. Jadi siapa kacau siapa ni? Hantu kacau orang ke orang kacau hantu? Tu kata orang Melayu ni berani sungguh. Orang lain semua takut hantu, dia bela hantu Melayu.
Orang putih pun terkejut, sampai bela. Buat binatang peliharaan. Orang lain bela arnab, dia bela hantu raja. Itu pelik manusia. Jadi ini mukhalafahkan sifat, tak sama. Mukhalafahkan lagi perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk tak sama. Allah cabar manusia. Kalau betul kamu pandai sangat, hebat sangat, kamu buat sebelah sayap nyamuk. Buat tengok. Allah tak suruh buat kepak besar. Allah kata nyamuk halus. Betul, Allah bukan suruh buat dua-dua belah. Allah kata sebelah saja. Sebelah sayap nyamuk. Buat tengok. Nah, 14 kali PhD pun tak boleh buat. Tak boleh, pening dia. Pening, tak boleh buat sebelah sayap nyamuk. Lukis boleh lah, lukis. Nak sebiji macam sayap nyamuk tu sungguh. Kan? Tak boleh buat. Mana boleh buat? Sehelai rumput tak boleh buat. Buat rumput kapet, tu rumput kapet. Ni rumput hidup, boleh besar, boleh menjalar. Boleh? Tak boleh. Sebab tu dia tulis kilang beras. Dia buat beras ya? Tak, dia cuma packing beras. Walau nama kilang beras, dia bukan buat beras. Mana boleh buat beras? Allah yang buat tu. Tu durian, Allah yang buat durian. Kan? Patut syukurlah. Patut kongsi-kongsilah. Kalau nak jual pun jangan melampau-lampau. Ni harga melampau-lampau. Kan? Padahal nikmat tu Allah bagi free-free je. Dup jatuh. Kalau Allah minta bayar macam, Allah kata boleh aku bagi buah pokokmu. Tapi kalau aku bagi 5 biji, 5 tahun aku cabut. Aku tarik nyawa 5 tahun. Potong 5 tahun umur. Boleh? Kalau Allah buat macam tu macam mana? Tak payah buah, tak apa lah. Allah bagi nikmat, kongsilah. Kan? Kalau nak bahagian niaga pun janganlah melampau-lampau. Ni jadi manusia rakus, tamak. Padahal nikmat Allah bagi kat dia free-free je. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Kalau kamu kira nikmat Allah bagi kat kamu, la tusuha, tak dapat kira. Punya banyak. Kan? Tapi sombong manusia. Sebab tu kita ni hidup melarat jadi susah. Semua barang, harga barang naik, barang. Siapa yang buat susah? Allah buat susah ke kita sama kita buat susah? Kalau dulu masa PKP dulu, dia kata kita jaga kita lah. Istilah baru ni, kita susahkan kita. Kita ni yang buat naik harga, buat ni, bagi susah gitu ini. Sama-sama kita. Sebab rakus, tamak, sombong. Tamak dengan padahal nikmat Allah bagi semua percuma. Sampai kat dia, berkira-kira. Cuba kalau kita hidup sama-sama menghargai nikmat Allah, tak ada sifat sombong, tak ada sifat tamak, semua sifat tawaduk, zuhud, hargai nikmat Allah, insya-Allah hidup harmoni. Jadi jangan salahkan siapa-siapa, jangan salahkan Tuhan. Diri kita masing-masing lah. Yang sebab tu Allah kata, yang merosakkan bumi ni tangan kamu sendiri. Kitalah yang merosakkan dia. Bukan benda lain. Gitu. Jadi itulah maknanya. Dan itu dari segi makna mukhalafatul lil hawadis, bermakna kita orang cakap apa, mencanggahkan segala sifat yang ada pada makhluk tidak sama pada Allah dari segi zatnya, sifatnya dan juga perbuatannya. Kemudian lawan dia mumathalatuhu lil hawadis, mustahil. Ni dikatakan Allah sama dengan makhluk, zatnya sama, sifatnya sama, perbuatannya sama, itu kita tolak. Ini mustahil, tak boleh diterima akal. Zat Allah dengan zat makhluk sama, sifat Allah dengan sifat makhluk sama, perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk sama, tak boleh terima akal. Kita tolak, kita kata ini mustahil. Selesai. Kemudian yang terakhir, bawa dalil, poin yang kelima, dalil sifat. Maka di sini kata ulama, firman Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai'. Inilah dalil dia, bahawa artinya tiada suatu seumpama Allah Ta'ala. Allah tak sama dengan tiap-tiap sesuatu. Laisa kamislihi. Banyak lagi lah dalil yang ada. Antara yang famous kita selalu baca ayat dia, walam yakullahu kufuwan ahad, suratul Ikhlas. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, tidak sekufu, tidak sama dengan sesuatu apapun. Satu Wahabi dia kata Tuhan di langit, dia hanya pakai satu ayat dia. Itu ayat dia jumpa pakai terus, Ar-Rahmanu 'ala istawa. Habis ayat lain banyak lagi nak buat mana? Laisa kamislihi syai', walam yakul lahu kufuwan ahad. Suatu ulama ni dia cerdik. Dia bukan ambil satu ayat terus keluar hukum. Ambil habis semua ayat-ayat ni, bahas, baru keluar satu hukum. Baru betul cara dia. Ini jumpa satu ayat terus nak keluar hukum, tak kena. Habis ayat lain nak letak mana? Baru tu ulama bincang. Ayat ni kata begini, ayat ni kata gini. Cari titik persamaan dia kat mana? Hudai bahas. Itu kerja alim ulama.
Nah, jadi kita berhenti tangguh setakat ni, dan kita akan sambung kelimanya, qiyamuhu binafsihi. Sifat yang kelima pula. Boleh tak? InsyaAllah. Jadi macam biasa kat luar tu ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan tahfiz kami. Jadi kalau tadi mengaji ni tak apa macam payah nak faham, cuba beli tengok. Mungkin lepas beli tu dia jadi faham. Ada berkat ada, insya-Allah. Jadi tuan-tuan belilah sambil niat menderma untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami di Batu Ampar Beruang Perak. Moga-moga hasil daripada pembelian tuan-tuan itulah kami gunakan duit itu untuk menguruskan pentadbiran sekolah dan pengurusan sekolah, sehingga kami dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang, insya-Allah, berkat daripada bantuan tuan-tuan juga. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.